Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Detik saat yang berbahagia ini bersua kembali dalam membicarakan nyawa yang merupakan satu keperluan dalam kehidupan. Nyawa yang dimaksudkan itu adalah air. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat wa liyuziqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ialah Allah jualah yang menghantarkan angin-angin yang membawa berita yang menggembirakan melalui taburan air hujan yang merupakan nyawa kepada segala benda hidup di muka bumi ini. Begitu juga dengan tiupan angin-angin itu, kamu wahai manusia akan terus mengecapi rahmat Allah Subhanahu wa taala hari demi hari yang kamu lalui hidup di muka bumi. Kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tiupan-tiupan angin itu membolehkan kapal-kapal dagangan membawa barang dagangan berlayar di lautan, memastikan bahawa kamu wahai manusia terus menikmati kepelbagaian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga tiupan-tiupan angin itu membolehkan kamu wahai manusia memenuhi apa jua yang kamu cita-citakan, yang kamu idam-idamkan daripada mata pencarian hidup kamu yang merupakan limpah kurnia daripada Tuhan kamu. Mudah-mudahan kamu wahai umat manusia benar-benar menghargai dan memanfaatkan apa jua yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan 5 nilai angin. Nilai yang pertama merupakan berita gembira untuk umat manusia melalui taburan air hujan tahunan yang disebut dalam istilah bahasa Melayu musim. Hujan tahunan itu merupakan musim. Dalam istilah bahasa Arab disebut mausim. Dalam istilah bahasa Inggeris disebut monsun. Umat manusia tertunggu-tunggu, ternanti-nanti dengan penuh harapan taburan hujan tahunan. Hadirin yang dirahmati Allah, nilai angin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nyatakan betapa Allah Subhanahu wa taala hantarkan angin-angin yang bertiup harian. Antaranya angin al-mursalat
dan angin az-zariyat yang membolehkan pembenihan awan, hasilnya manusia meraih hujan harian. Maka dalam tempoh masa 3 hari sekali atau 2 hari sekali atau berurutan dalam masa 3 hari berturut-turut, manusia meraih limpahan air hujan, merupakan hujan harian, menunjukkan betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan dalam bentuk harian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nilai angin yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan pada ayat 46 surah Ar-Rum, yaitu angin yang bertiup yang mempengaruhi lautan. Maka bukan sekadar tiupan angin di permukaan laut, ianya mempengaruhi gerakan arus di dasar laut. Maka mudah untuk kapal-kapal dagangan membawa muatan barang dagangan, menghantar ke seluruh pelosok dunia, memenuhi keperluan hidup manusia. Betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu juga nilai angin yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghantarkan angin-angin yang bertiup mengikut kadar bulanan, sebulan sekali. Minggu terakhir setiap bulan ada angin yang Allah utuskan, memastikan bahawa ada di situ taburan air hujan, membawa erti di penghujung bulan. Sememangnya manusia amat memerlukan, ada yang sudah kesempitan di hujung bulan. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah, dalam tempoh masa 7 hari di akhir bulan, Allah limpahkan hujan, maka dinamakan hujan bulanan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nilai angin yang kelima merupakan angin, merupakan tentera Allah, membawa kepelbagaian manfaat untuk manusia, supaya manusia menghargai pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 nilai angin yang Allah Subhanahu wa ta'ala utarakan. 3 daripadanya membawa taburan hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 46 surah Ar-Rum, yang mana taburan hujan itu daripada gerakan angin, dan angin adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupan angin Allah Subhanahu wa ta'ala jadualkan. Maka Allah ta'ala jadualkan angin yang bertiup tahunan, maka hasillah di situ hujan tahunan yang disebut musim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala hantarkan angin yang merupakan tentera Allah, yang mana angin ini bertiup harian. Setiap hari angin itu bertiup. Khususnya tiupan bermula sebaik sahaja gelincir matahari daripada tengah langit, iaitu masuknya waktu zuhur, maka bertiuplah angin al-mursalat. Ditambah pula dengan masuknya waktu asar, maka bertiuplah angin az-zariyat. Ada kalanya angin al-mursalat membenihkan awan bersama dengan angin az-zariyat,
maka hujan di sebelah petang yang disebut hujan sekejap-sekejap di 1-2 tempat yang lazim dilimpahkan selepas masuknya waktu zuhur dan berhenti selepas asar. Wallahu a'lam bisawab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, kalaupun telah dilimpahkan limpahan air hujan tahunan diikuti dengan limpahan air hujan harian, yang ada di situ nilai yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, tokoh ulama falak Islam yang tersohor lagi masyhur, dah wafat pada tahun 482 Hijriyah, menjelaskan kepada kita bahawa tiupan angin bulanan juga Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kerana setelah dilimpahkan tahunan, begitu juga dilimpahkan harian, yang ada di situ penjadualannya sama ada turun 3 hari sekali ataupun turun paling tidak seminggu sekali. Nah, yakni 7 hari sekali turun, 7 hari sekali turun. Lazimnya 3 hari sekali untuk negara-negara yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa. Itu yang Allah Ta'ala jadualkan, kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 482 Hijriah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalaupun hujan tahunan tak mencukupi, hujan harian tak memadai, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, Allah Ta'ala beri lagi tambahan peruntukan, bukan brim, tapi namanya hujan bulanan. Hujan yang akan turun di pengakhir bulan. Dan bulan yang dimaksudkan di sini adalah bulan yang menjadi ukuran kepada gerakan matahari, gerakan ketara matahari yang biasa kita gunakan untuk takwim harian dan bulanan, iaitu takwim matahari tahun Masihi. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Maka yang ingin saya jelaskan lagi di sini, ulama-ulama falak Islam terdahulu telah menulis dalam kitab, maka kitab itu disebut sebagai kitab turas, kitab yang diwarisi zaman berzaman, mengkategorikan hujan itu kepada 3 nilai. Yang pertama hujan harian, yang kedua hujan bulanan, yang ketiga hujan tahunan. Maka ketiga-tiga nilai hujan ini berbeza. Hujan harian ada nilainya yang tersendiri. Hujan bulanan juga ada nilai yang Allah khususkan. Apatah lagi hujan yang ditunggu-tunggu dinanti-nanti, yaitu hujan musim. Ini bukan musim Piala Malaysia maupun Liga Super, tapi ini musim untuk menentukan habuan manusia di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mulakan dulu dengan hujan harian. Dan hujan harian ini, untuk pengetahuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hujan harian ini tak berlaku
di semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab, 12 negara Liga Arab, mereka dah kehilangan sumber. Mereka tiada lagi hujan harian. Apa sumber yang negara-negara Arab ada? Negara Arab hanya mengharapkan 2 sumber air, iaitu hujan bulanan dan hujan tahunan. Bagi negara kita yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa, kita masih lagi meraih hujan harian. Kiranya tuan-tuan melihat slide, iaitu takwim harian yang saya paparkan. Kalau tuan-tuan lihat dalam slide yang saya paparkan, iaitu pada hari ini, hari Khamis, 9 Julai 2020 Masihi, bersamaan 17 Zulqa'dah 1441 Hijriah, maka di paparan itu, ini merupakan takwim harian yang memberi maklumat musim dan cuaca. Musim dan cuaca. Kalau tuan-tuan lihat di situ tertulis semuanya dalam bahasa Arab, istilah-istilah Arab dan juga dalam tulisan Jawi. Kenapa tak dirumikan? Tunggulah insan-insan pilihan yang akan cuba merumikan. Yang saya nak perlihatkan di paparan ini, kalau tuan-tuan lihat di situ, pada maklumat kedua tu, maklumat pertama di paparan tengah dia kata angin barat daya. Maknanya hari ini, hari Khamis 9 Julai, tiupan angin barat daya. Maka tiupan angin barat daya hari ini menghasilkan maklumat yang di bawah itu, hujan lebat di sebelah petang. Dah hujan dah pagi. Kenapa takwim tulis petang? Apa yang saya tulis di sini berdasarkan maklumat tahun lepas. 9 Julai 2019, hujan lebat di sebelah petang. Akan tetapi, hari ini, 9 Julai 2020, hujan berulang. Hujan harian ni dia berulang. Akan tetapi, dia tidak selebat dan dia turun lebih awal sebelum zuhur. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jelaskan di sini bahawa hujan harian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan. Ada di situ nilai yang disebut oleh Imam Al-Marzuki dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu, dah wafat 800 tahun yang lalu. Nak jelaskan kepada tuan-tuan. Ada nilai. Nilai apa? Iaitu nilai Zatal Awim. Nilai ulangan tahunan. Dia berulang. Jadi, apabila tahun ini, 9 Julai 2020, hujan bermula sebelum zuhur, hujan sederhana, insya-Allah tahun hadapan 9 Julai 2021 insya-Allah akan hujan sebagaimana hari ini, hujan sederhana sebelum zuhur dan mungkin akan terus. Maknanya hujan ini turun hinggalah selepas zuhur. Dan dia akan berulang. 9 Julai 2020
berulang 9 Julai 2021, berulang 9 Julai 2022, berulang 9 Julai 2023, berulang, ulangan tahunan. Itu namanya Zatal Awim. Dalam bahasa Melayu, ulangan tahunan berdasarkan tahun Masihi. Apa yang tuan-tuan boleh faham 9 Julai? Biasanya ulangan kenaikan gaji di Ranhil SAJ. Dan naik ke gaji kita cukup tahun. Maka dia akan berulang. Lazimnya berulang pada tarikh yang sama. Seperti hari ini, maknanya tetapi dia berbeza dari segi limpahannya. Kalau tahun lepas 9 Julai lebat di sebelah petang. Tahun ini sudah dilimpahkan di sebelah pagi. Bersifat sederhana. Dia berulang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini namanya hujan harian. Rezeki tahun ini, maknanya kalau saya perlihatkan daripada 6 Julai 2020, 6 Julai 2020, tahun ini hujan turun di sebelah petang. Tetapi yang saya rekodkan dalam takwim 6 Julai 2020 mendung berawan di sebelah petang. Maknanya tahun 2019 tak hujan, mendung. Tapi rezeki tahun ini 6 Julai 2020 hujan. Maknanya dia berulang, akan tetapi nampaknya tahun ini limpahannya melebihi daripada tahun lalu. Sehingga dam Gunung Pulai pun melimpah. Berbeza tahun lepas, dam Gunung Pulai menduka citakan. Kalau kita lihat lagi 7 Julai. Kalau ikut tahun lepas 7 Julai 2019 tak hujan. Tapi tahun ini 7 Julai 2020 Allah limpahkan air hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya pada hujan harian berdasarkan catatan takwim tahun lalu, bahawa tahun ini kita mendapat limpahan hujan harian melebihi daripada tahun lepas. Ianya merupakan suatu yang amat istimewa untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin tuan-tuan perlukan takwim harian yang saya sendiri menyusunnya. Tuan-tuan boleh menghubungi saya. Kerana takwim yang saya buat ini dalam bahasa David Beckham, members only. Untuk yang perlukan sahaja. Kerana kalau cetak banyak-banyak pun tak laku. Hanya yang ada keperluan tentang takwim musim dan cuaca, tuan-tuan boleh dapatkan daripada saya. Saya pun tak cetak banyak. Kenapa saya cetak? Untuk keperluan saya takut ilmu tu hilang. Lupa. Mungkin tuan-tuan bertanya, bagaimana kita boleh tahu? Ya, hujan, tak hujan, dan ramai yang membuat tuduhan bahawa saya membuat ramalan secukup rasa seenak selera.
Walhal inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahul azim. Dan matahari itu bergerak ia pada garis edarannya yang telah ditetapkan. Demikianlah ketetapan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha perkasa. Maka gerakkan ketara matahari harian memberi kepada kita nilai musim. Yang mudah kita nak ambil faham di sini, kalau tuan-tuan perhatikan, moga-moga dapat diperlihatkan paparan hari ini, kalau ada, iaitu dalam takwim harian saya ni. Hari ini hari Khamis 9 Julai 2020. Angin barat daya, maklumat yang tercatat, hujan lebat di sebelah petang. Itu ramalan, dan hari ini hujan telah pun turun sebelum zuhur dengan kadar sederhana. Yang saya nak nyatakan di sini, bagaimana kita boleh mengetahui bahawa hujan itu berulang mengikut tarikh. Maka saya datangkan hujah daripada firman Allah surah Yasin, menjelaskan bahawa masuknya waktu sembahyang fardu 5 waktu adalah mengikut tarikh. Contoh, hari ini masuknya waktu zuhur 9 Julai 2020 Masihi, masuknya waktu zuhur jam 1.13 petang. Maka 9 Julai 2021 masuknya waktu zuhur 1.13 petang. Maka 9 Julai 2025 1.13. 9 Julai 2030, entah aku dah tak ada lagi. 1.13. 9 Julai 2080. 1.13. 9 Julai 1999. 1.13. 15.11. Alfonso di Albuquerque, Menawan Melaka, masuknya waktu zuhur 1.13. Jadi 9 Julai 2020 tu waktunya akan sama. Sampai bila? Adakah sampai penamat pemberian BRIM? Tidak. Sehingga hari kiamat. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka oleh kerana waktu solat tu berulang, oleh itu musim pun berulang. Kiranya tidak berulang, contohnya hari ini 9 Julai 2020 tak hujan, something wrong. Namanya perubahan musim ataupun peralihan musim. Dia mesti berulang. Berulang. Tinggal lagi ulangan ikut tarikh, akan tetapi berbeza dari segi isi padu. Berapa banyak yang dilimpahkan. Ya, nilai isi padu yang dilimpahkan itu nanti akan memberi maklumat kepada kita tentang habuan yang bakal kita perolehi di alam daratan, alam lautan, alam tumbuhan, alam manusia, begitu juga alam haiwan. Dah, hari ini belajar ilmu alam. Jadi nilai limpahan air hujan, kerana air hujan itu adalah
nyawa. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Mungkin bagi tuan-tuan yang jaga di bahagian rawatan air akan mendapati ada perbezaan dalam menyediakan chemical, dah cakap orang putih pula, menyediakan bahan-bahan larutan untuk kerja-kerja pemulihan rawatan air berdasarkan nilai hujan. Kalau hujan tu turun hujan tahunan, lain dia punya kadar rawatan dia. Kalau hujan itu hujan bulanan, lain dia punya kadar rawatan dia. Begitu juga kalau hujan tu turun hujan harian, 3 hari sekali hujan turun, 3 hari sekali hujan turun, 3 hari sekali hujan turun. Cuba perhatikan, maknanya bahan-bahan chemical yang digunakan dalam rawatan air, di loji air, mesti ada perbezaan. Menunjukkan bahawa yang Allah limpahkan itu berbeza-beza nilainya berdasarkan sama ada hujan itu hujan harian, hujan bulanan atau hujan tahunan. Hadirin yang dirahmati Allah, baiklah. Kalau dapat dipaparkan untuk disaksikan oleh sesiapa pun yang berhajat. Kalau dalam paparan ini, kalau kita lihat dalam paparan takwim yang saya buat, saya ambil takwim pada tarikh 22 Julai. Pada tarikh 22 Julai, iaitu hari Rabu. Boleh tak pihak berkenaan ambil, tunjukkan kepada penonton di rumah, kesian. Di rumah tak ada apa-apa allowance yang diberikan. Cuba lihat. Tarikh hari ini, hari Rabu, bukan, hari Rabu 22 Julai nanti. Maka tertulis di situ, hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Baik. Maka hujan ini adalah hujan bulanan. Dia bukan hujan harian. Hujan bulanan. Iaitu hujan yang Allah Ta'ala limpahkan dalam tempoh masa 10 hari terakhir. Ataupun minggu terakhir. Minggu terakhir bulan Januari. Minggu terakhir bulan Februari. Dan yang kita paparkan sekarang ini, minggu terakhir bulan Julai. Maka minggu terakhir bulan Julai tahun lalu, maklumatnya saya masukkan, 22 Julai 2019, tapi dicatat untuk tahun ini. Ramalannya hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Kerana pada tahun lalu, 22 Julai 2019, hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Mudah-mudahan 22 Julai tahun ini, hujan lebat di sebelah pagi dan petang. InsyaAllah dia berulang. Akan tetapi kita tak pasti ulangannya itu. Kerana setiap yang berulang itu akan membawa 2 nilai. Sama ada nilai aid, maknanya ulangan yang menggembirakan, ain, ya, dal, ulangan yang menggembirakan, ataupun haul, ha, waw, lam, ulangan yang mendukacitakan. Kita tak pasti. Tapi jadualnya dah ada. Hujan. Cuma moga-moga yang diharapkan Aid, ulangan yang menggembirakan.
setelah Idul Fitri tak dapat disambut meriah tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Baik, hujan bulanan ini akan turun daripada tarikh 21. 21 Julai, kemudian 22 Julai, 23 Julai, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Maknanya dalam tempoh masa 10 hari. Tapi tak pasti. Daripada 21 sampai 29 Julai nanti, begitu juga daripada 21 sampai 29 Ogos nanti, alhamdulillah ada dipaparkan. Kalau tuan-tuan lihat pada 22 Julai tu. Jadi daripada 22 Julai nak pergi kepada 29 Julai tu, kita tak pasti berapa hari. Mungkin rezekinya daripada 21 sampai 29 Julai itu 5 hari hujan turun. Dan kita tak pasti daripada 21 menuju 29 tu, takut-takut 2 hari je. Ngam-ngam aja diberi. Yang jelas, tak apa. Yang jelas, maknanya hujan tu akan turun. Dalam tempoh daripada 21 sampailah 29. Jadi yang ada dipaparkan pada 22 Julai. InsyaAllah hujan akan turun. Kalau ikut jadual yang saya buat, begitu juga 23 Julai tahun lalu hujan turun. Begitu juga 24 Julai tahun lalu hujan turun. Tahun lalu, 2019, 3 berhari berturut-turut, 22, 23, 24 Julai. 24 tu yang lebat tahun lalu. Tahun ini kita tunggu dan nantikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 46 surah Ar-Rum, walitabtaghu min fadli. Allah hantarkan angin untuk apa? Untuk memenuhi mata pencarian kamu, wahai manusia, daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala juga. Oleh itu, hujan yang Allah Taala limpahkan pada minggu terakhir setiap bulan, setiap bulan. Cuma saya paparkan kepada tuan-tuan ni bulan Julai saja. Sebenarnya setiap bulan, Januari sampailah bulan Disember, minggu terakhir setiap bulan. Bagi kita minggu terakhir setiap bulan, disitulah maknanya gementar apabila kita cocok dinding nebeng nanti. Berapa yang termuntah untuk dinikmati. Berapa yang berbaki. Apakan daya. Semuanya telah dipotong begitu saja. Begitu juga Allah limpahkan hujan pada minggu terakhir setiap bulan tu, tak pasti. Paling tidak 3 hari dalam tempoh 21 hingga 29. Istimewa 5 hari daripada 21 sampai 29 tu hujan Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagi negara-negara di semenanjung tanah Arab, memang mereka mengharapkan hujan bulanan. Seperti di Arab Saudi, mereka akan dapat hujan sebulan, sehari atau 2 hari. Lazimnya di Arab Saudi hujan akan turun pada 22. Sama ada 22 Januari, 22 Februari, 22 Mac. Dan tahun ini hujan turun di Jeddah, boleh katakan setiap bulan sehari.
sebulan sehari, sebulan sehari, sebulan sehari. Yalah, bagi Malaysia kalau sebulan sehari, maka Rantin susah hati. Tak dapat nak membekalkan bekalan air. Bagi negara Arab, mereka memang tahu. Mereka menunggu hujan bulanan, sebulan sehari 2 hari. Itu dia hujan bulanan yang ada nilainya yang tersendiri. Baiklah. Yang ketiga, hujan tahunan. Apabila sebut hujan tahunan, untuk negara-negara semenanjung Tanah Arab khususnya, mereka mengharapkan berdasarkan perubahan musim. Contoh, negara Arab Saudi, dia mengharapkan pada beberapa tarikh, antaranya 21, 22, 23 Mac setiap tahun, iaitu bermulanya musim bunga di hemisfer utara. Hujan akan turun di semenanjung Tanah Arab. Dia mengharapkan itu. Begitu juga pada tarikh 21, 22, 23 Jun. Bermulanya musim panas di hemisfer utara. Sekali lagi semenanjung Tanah Arab. Arab Saudi dan negara-negara berdekatan, mereka juga mengharapkan limpahan hujan pada tarikh itu. 21, 22, 23 Jun. Maknanya perubahan daripada musim bunga kepada musim panas. Sekali lagi Arab Saudi mengharapkan, maupun semenanjung Tanah Arab mengharapkan tarikh pada 21, 22, 23 September. Itu maknanya hujan tahunan, hujan musim. Perubahan daripada musim panas kepada musim luruh. Dan mereka mengharapkan lagi hujan pada 21, 22, 23 Disember. Bermulanya musim sejuk. Jadi bagi semenanjung Tanah Arab, dia hanya mengharapkan hujan bulanan kalau ada, dan hujan tahunan, hujan musim yang akan turun 3 bulan sekali. 21, 22, 23 Mac, 21, 22, 23 Jun, 21, 22, 23 September, 21, 22, 23 Disember. Dah jadualnya begitu. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada ayat 46 surah Ar-Rum, wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh kerana semenanjung Tanah Arab maupun negara-negara berdekatan, mereka tidak menikmati lagi hujan harian. Mereka hanya mengharapkan 2 sahaja, hujan bulanan. Kalau turun pun 2 kali, 2 hari dalam sebulan. Dan mereka juga mengharapkan hujan tahunan, hujan pertukaran 4 musim. Itulah yang dia ada, dan dia akan manfaatkan apa yang dilimpahkan. Maka zaman berzaman, sejak daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam, apabila datang dan membuka Makkah Al-Mukarramah, mendirikan Kaabah Baitullahil Atiq, Baginda Ismail alaihissalam mengambil tanggungjawab. Dah mula menyediakan jadual air hujan, limpahan air hujan berdasarkan musim dan nilai-nilai, berdasarkan nilai tumbuh, nilai tambah, nilai subur, nilai kembang,
Maka Nabi Ismail alaihissalam memperkenalkan pula takwim berasaskan gerakan ketara bulan. Maka datanglah istilah bulan-bulan yang kita kata bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Itu sebenarnya sumbangan daripada junjungan mulia baginda Ismail alaihissalam. Untuk apa takwim bulan? Takwim bulan lebih kepada keperluan cuaca. Cuaca ni panas, sejuk, kering, lembap. Ngada-ngada nak tahu panas, sejuk, kering, lembap tu apa? Kerana dia berhubung. Panas yang sejuk, panas yang lembap. Kadang-kadang maknanya apa yang berlaku, sejuk yang kering, sejuk yang lembap. Ianya akan memberi nilai tumbuh, tambah, kembang, subur di alam manusia, alam tumbuhan, alam haiwan. Atas kepentingan ini, maka adanya takwim cuaca daripada gerakan ketara bulan. Akan tetapi yang kita bahas hari ini maknanya takwim musim yang merujuk kepada gerakan ketara matahari. Januari, Februari, Mac, April. Ya, untuk apa kita tahu takwim musim? Dengan mengetahui takwim musim, kita dapat menjadualkan gerakan angin. Kerana ada angin yang bertiup harian, ada angin yang bertiup bulanan, ada angin yang bertiup tahunan. Bagi Malaysia, kita bertuah kerana kita ada ketiga-tiga limpahan air hujan. Maknanya kita ada, Allah sediakan kepada kita angin yang bertiup harian, maka ada limpahan hujan harian. Allah sediakan juga angin yang bertiup bulanan, maka kita meraih hujan bulanan yang dinyatakan tadi. Dan Allah hantarkan lagi mubasyirat, angin tahunan, membolehkan kita mendapat hujan tahunan. Bagi kita berdekatan dengan khatulistiwa, kita tak seperti semenanjung Tanah Arab. Kita ada dua khidmat angin tahunan. Monsun timur laut dan monsun barat daya. Kalau boleh tuan-tuan buka paparan tadi tu. Paparan tadi buka yang pada tarikh 22 Julai. 22 Julai. Jadi saya nak perlihatkan di sini bahawa nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, bertuahnya kita, kalau dalam satu hari itu kita dapat 3 dalam 1. Contohnya, pada tarikh 22 Julai 2020 nanti, maklumatnya berdasarkan tahun lalu 22 Julai 2019. Kalau diperhatikan tarikh 22 Julai 2020, maknanya hujan sekejap-sekejap. Hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Maka ini sebenarnya adalah hujan bulanan. Ini hujan bulanan. Rezekinya kalau pada 22 Julai nanti kita raih ketiga-tiga sekali. 22 Julai itu hujan harian, 22 Julai itu hujan bulanan, 22 Julai itu juga hujan tahunan, monsun barat daya. Wah, 3 dalam 1. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti pada 20 Jun yang lalu. 20 Jun yang lalu, ini bulan-bulan Jun hari itu, 20
2 Jun yang lalu sudah melimpah dam Gunung Pulai itu. Karena 22 Jun yang lalu kita dapat ketiga-tiga hujan. 22 Jun tu adanya hujan harian, adanya hujan bulanan, adanya hujan monsun tahunan, monsun barat daya. Maka 22 Jun tu dia dah hujan dari sebelah pagi. Hujan sebelah pagi. Wah, Pontian gembira. Kalau tak Pontian, kesian dicatu airnya pada tahun 2019. Tarikh yang sama, Pontian dicatu, Tuan Haji Anwar. Tarikh yang sama, berulang, rupanya ulangan yang menggembirakan. Banjir kilat di Pontian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak jelaskan. Kerana 22 Jun yang lalu, begitu juga 23 Jun yang lalu, kita meraih dalam satu hari itu 3 nilai hujan. Dia kalau hujan tu hujan harian, maknanya dia akan turun daripada pagi sebelum zuhur. Kalau hujan itu hujan bulanan, dia hanya turun lazimnya sebelah petang. Kalau hujan itu hujan monsun, barat daya, dia akan bawa ke malam ataupun dari subuh. Dari subuh. Yang jelas, hari ini 9 Julai, subuh kita dah dapat gerimis sikit. Gerimis saja. Maknanya warm up. Allah Ta'ala dah bagi warm up dulu. Dah bagi. Sebelum dilimpahkan hari ini. Ianya merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan Ranhil SAJ sahaja perlu memahami nilai hujan harian, bulanan, tahunan. Seorang peternak juga kena faham. Seorang petani pun kena faham. Nelayan apatah lagi. Mahupun macam tuan-tuan, ada yang jadi pemancing tegar. Kena faham tentang nilai hujan harian, hujan bulanan, hujan tahunan. Kerana hari-hari yang diberi itu, ianya merupakan asasi. Seperti kita kata makanan ruji. Itu hari. Tapi kalau bulanan yang diberi, itu nak melengkapi. Nak top up mana yang tak cukup. Tahunan yang diberi, itu maknanya habuan utama kita. Jadi, tahun lepas monsun Timur Laut tak menjadi. Dan Timur Laut lambat menyerahkan batonnya kepada Barat Daya. Saya pun hairan. Barat Daya tak didapat baton. Orang lari itu kan. Jadi, dahlah monsun Timur Laut ni tak menjadi. Daripada tahun lepas 2019. Tapi tak nak serah-serah baton. Risau tu. Ada hubungannya tentang wabak. Kita dapat monsun Barat Daya tahun ini lambat. Lambat sebulan. Sepatutnya kita dapat bermulanya musim bunga 21, 22, 23 Mac. Tapi Barat Daya datang lambat. Barat Daya diserahkan baton kepadanya pada 21, 22, 23 April. Bukan April Fool. April lambat. Lambat sebulan. Maka PKP dilanjutkan. Sekarang Barat Daya diserahkan baton, dilimpahkan hujan. Alhamdulillah. Maknanya wabak semakin kita kata terkawal dan bukan terhapus, tetapi wabak sudah mula beransur-ansur pulih. Nilai itu yang perlu difahami. Jadi bagi tuan-tuan di bahagian
perawatan air, buatkan pemerhatian yang terbaik tentang nilai taburan air hujan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau kita berbalik kepada ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita 5 nilai angin. Daripada 5 nilai angin, 3 nilai khas untuk taburan air hujan. Untuk taburan air hujan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita mengambil perhatian dan mengambil peringatan. Ayat 8 surah Qaf. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Ambillah perhatian dan ambillah peringatan kepada setiap manusia yang bertaubat, yakni balik ke pangkal jalan. Jadi, apa yang nak diperhatikan? Kita bukan perhatikan. Maknanya penggunaan lebihan air. Seperti menjadi isu penggunaan elektrik TNB. Tak dengar orang komplain lagi tentang Ranhil SAJ kena bayar mahal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi menjadi isu bil TNB. Tak apalah, kita betul serang di sini. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang nak dijelaskan di sini, maknanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita ambil perhatian. Perhatian apa? Kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Ya, apa yang berlaku pada tahun 2019 tentang musim yang kita terpaksa tempuhi. Dan bagaimana pula tahun 2020. Saya dapati setelah mengambil perhatian, ada perbezaan tentang limpahan air hujan harian, bulanan dan tahunan 2019 berbanding dengan 2020. Dengan kata lain, moga-moga tahun 2020 kita mendapat lebihan. Tapi janganlah keterlaluan, nanti menyebabkan banjir yang di luar kawalan. Tetapi tahun 2020 ni, apa yang dapat diperhatikan, kita mendapat nilai tambah. Nilai tambah. Bukan sahaja tuan-tuan selesa di loji masing-masing, tetapi maknanya ianya sebagai satu perhatian dan kita kena mengingati. Apa yang nak diingatkan? Tentang ulangan. Kita takuti ulangan itu dengan jarak yang begitu dekat. Ya, kalau 2019 susut, 2020 bertambah, takut-takut 2021 susut balik, 2022 tambah balik, dah mula selang-seli. Berselang-seli tu. Kalau dia berselang-seli tu tuan-tuan, maknanya ulangan tu cepat. Kalau dulu 2015 menyaksikan beberapa takungan air seperti Sungai Lebam melebam, Sungai Layang melayang, Lok Heng kita kena cari tempat lain. Lupakanlah saja si Lok Heng itu. Kena cari nama Haji Hanafiah. Lupa.
Lok Heng itu akan berulang setiap tahun macam itu. Dah tak boleh nak buat apa. Maknanya loji rawatan tu dah macam itu. Kerana gajah pun dah tak nak datang lagi dekat sungai Lok Heng tu. Kalau tak, kesian siapa yang jaga loji Lok Heng tu kan, bertemankan gajah aja. Gajah pun tak nak datang. Gajah dah mula nak datang dekat Sungai Seruyut. Airnya banyak. Yalah, untuk rapid tak baik ngata-ngata, terkata. Cuma nak jelaskan, yang saya bimbangkan bahawa apabila dah berlaku ni, kita akan dapati ulangan tu cepat. Kalau 2015 berulang 2019, kita ada jarak 4 tahun. Kita takut sekarang ulangannya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya Allah. Waliyazubillah. 2015 ulangannya 2019. Takut 2019 ulangannya 2021. Sebab itu Allah Ta'ala nyatakan ayat 8. Ya, surah Qaf. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Sadaqallahul azim. Moga-moga dengan sedikit penerangan yang diberikan dapat memahami nilai-nilai yang dimaksudkan. Nilai hujan harian, nilai hujan bulanan, nilai hujan tahunan. Hadirin yang dirahmati Allah, apapun saya akan buka kepada hadirin hadirat, sama ada yang berada di dalam dewan ataupun di luar sana, bolehlah berhubung dengan saya ataupun melalui media, nak bersoal jawab dalam masa yang sedikit ini. Sekadar itu dulu yang dapat diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.